Selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Hari ini kita masuk dalam unit 13 iaitu keselamatan di jalan raya tanggungjawab bersama. Dalam unit ini kita akan belajar tentang apakah peraturan jalan raya dan undang-undang di jalan raya. Terusnya ialah persamaan dan perbezaan antara peraturan jalan raya dengan undang-undang di jalan raya. Kita selalu dengarkan peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya. Apakah persamaan dan apakah perbezaan antara dua istilah ini? Seterusnya adalah kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Perasaan apabila kita mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Sikap mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Okey, jadi ini adalah nilai yang kita boleh dapati dalam ataupun kita pelajari dalam unit ini iaitu hormat, nilai bertanggungjawab, nilai toleransi, nilai kasih sayang dan rasional. Mari kita lihat. Okey. Perbezaannya antara peraturan dengan undang-undang di jalan raya. Okey, mari kita lihat istilah untuk peraturan jalan raya dahulu iaitu amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna ketika berada di jalan raya. Ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh orang ramai semasa menggunakan jalan raya. Itu adalah peraturan. Manakala undang-undang jalan raya ialah akta yang mewajibkan suatu perlakuan kepada pengguna semasa berada di jalan raya. Pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang akan dikenakan hukuman. Kalau dari segi undang-undang ini, kalau kita telah melanggar undang-undang, kita akan mendapat hukuman sebab kita tidak mematuhi undang-undang tersebut. Okey, mari kita lihat beberapa contoh yang beberapa contoh kepada peraturan dan undang-undang di jalan raya yang patut dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Okey, jadi yang pertama sekali, peraturan jalan raya. Pandang kiri, kanan, kemudian kiri sebelum melintas jalan raya. Kita telah mempelajari ini semasa kita sedang berada di sekolah rendah lagi. Cikgu-cikgu selalu ajar kita supaya pandang kiri kanan sebelum melintas jalan raya supaya mengelakkan daripada dilanggar oleh kenderaan. Seterusnya ialah kedua ialah pakai pakaian cerah dan bersinar pada waktu malam. Ini adalah salah satu cara untuk melindungi diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jika kita memakai pakaian yang cerah dan bersinar pada sebelah malam, contohnya menunggang motosikal dan juga menggunakan mengayu basikal kan. Jadi pengguna yang lain boleh cepat mengetahui ataupun melihat ataupun menyedari kehadiran kita di jalan raya tersebut dan tidak akan melanggar kita. Seterusnya yang ketiga ialah tidak menunggang basikal secara beriringan. Ini adalah salah satu amalan ataupun perbuatan yang tidak baik secara beriringan, maksudnya dua basikal itu bergerak bersama-sama. Jadi hal ini akan menyebabkan jalan raya itu dihalang. Jadi kenderaan lain tidak boleh melalui, ataupun kalau kita mengayu basikal itu secara beriringan kan, jadi kawasan yang luas diperlukan untuk digunakan. Jadi akan menggunakan salah satu basikal itu akan berada di tengah-tengah jalan yang sangat berbahaya. Seterusnya ialah keempat ialah elakkan mengekori kenderaan lain secara berdekat. Jadi maksudnya kita tidak boleh semasa dalam jalan raya itu kita tidak boleh mengekori ataupun menghentikan kenderaan, bukan menghentikan macamnya semasa traffic jam semasa bersesakan lalu lintas itu kita tidak boleh mengekori kenderaan lain secara sangat dekat sebab itu adalah salah satu perbuatan yang berbahaya.
Seterusnya yang kelima ialah lihat cermin sisi dan berikan isyarat sebelum menukar lorong. Ini adalah salah satu perkara yang perlu dan pasti dan mesti dilakukan oleh setiap pengguna jalan raya ya. Kerana ini adalah untuk memastikan kita mengetahui bahawa sama ada kenderaan lain yang sedang menggunakan lorong sebelah kanan, dan jika kita ingin memotong kenderaan yang lain ataupun menukar lorong kan. Oke, seterusnya ialah ikut lorong yang ditetapkan dan tidak memotong lorong dengan sesuka hati. Tidak boleh memotong lorong dengan sesuka hati. Kita mesti melihat ya, ada kawasan ataupun jalan raya yang boleh memotong kenderaan yang lain. Kalau double line kita tidak boleh memotong. Kalau dengan garisan satu sahaja yang putus-putus, garisan putus-putus dan satu garisan saja, itu kita boleh menukar lorong. Seterusnya ialah mengelakkan mencelah di antara kenderaan. Apa maksudnya di sini? Yaitu apabila terdapat banyak kenderaan yang berdekatan, kita tidak boleh mencelah secara tiba-tiba sebab ini adalah perbuatan yang berbahaya. Seterusnya kita lihat berikan keutamaan kepada penjalan kaki dan penunggang motosikal. Kita tahu bahawa penunggang motosikal dan penjalan kaki ini tidak mempunyai macam mana kita sebutnya, tidak mempunyai satu perlindungan. Contohnya kalau kita menggunakan kereta itu kita dilindungi oleh besi ya, tetapi penjalan kaki dan penunggang motosikal ini tidak dilindungi. Jadi kita memberikan keutamaan kepada mereka untuk melintas jalan raya dan sebagainya ya. Oke, seterusnya ialah gunakan jejantas ketika melintas jalan raya. Gunakan jejantas ketika melintas jalan raya. Contohnya terutamanya semasa kesesakan lalu lintas itu sangat penting supaya kita tidak dilanggar oleh kenderaan yang dipandu laju ya. Kerana semasa kesesakan lalu lintas ataupun jalan raya tidak sesak pun kita harus ataupun digalakkan untuk menggunakan jejantas ya. Jejantas itu di atas jalan raya. Jadi itu menjamin keselamatan kita. Seterusnya ialah undang-undang jalan raya. Mari kita lihat ya. Yang pertama ialah mempunyai lesen memandu ya. Pemandu sepatutnya mempunyai lesen memandu ataupun wajib mempunyai lesen memandu. Sebab ini adalah salah satu kesalahan jika kita memandu tanpa lesen dan boleh dikenakan penalti dan juga hukuman. Yang kedua ialah patuhi garis panduan keselamatan semasa memotong kenderaan lain. Ya, macam mana? Contohnya kita melihat cermin sisi dan melihat betapa jauhnya kenderaan di depan itu. Barulah kita membuat keputusan untuk memotong jalan atau tidak. Okey. Seterusnya kita lihat ialah ketiga ialah patuhi had laju kenderaan yang ditetapkan. Macam mana? Iaitu contohnya dalam satu jalan raya itu limitasinya ialah 90 km per jam. Jadi kita mesti ikut ataupun walaupun di lebuh raya kita mesti juga ikut had laju yang telah ditetapkan di situ. Okey, seterusnya ialah letak kenderaan di tempat letak kereta yang sepatutnya, yang ada peta letak kenderaan. Barulah kita letak kenderaan di sana. Okey, seterusnya ialah mematuhi lampu isyarat. Ya, ini sepatutnya dilakukan dan perlu diutamakan. Okey, seterusnya ialah pakai tali pinggang keledar di dalam kereta dan pakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Ini adalah untuk menjamin keselamatan diri kita, untuk mengelakkan kita daripada terkeluar ataupun terlempar keluar dari kereta semasa
kita dilanggar ataupun berlaku kemalangan jalan raya, kita tidak dilempar keluar dari rumah, dari tingkap ataupun daripada kereta. Dan juga topik ladder ini adalah untuk melindungi bahagian kepala kita ya, untuk penunggang motosikal, kerana kepala ini sangat penting. Okay, seterusnya tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ya, kerana kalau jika kita menggunakan telefon bimbit itu akan menyebabkan kita punya hati tidak fokus pada keadaan di jalan raya dan mudah berlakunya kemalangan jalan raya. Seterusnya ialah menghentikan kenderaan ketika ada sekatan jalan raya. Ya, hentikan kenderaan. Contohnya kalau ada sekatan roadblock, kita mesti akan hentikan kenderaan dan bukannya melawan ya arahan pihak polis. Seterusnya ialah papar cukai jalan pada kenderaan. Road tax itu mesti dipapar pada kenderaan. Okey, seterusnya ialah tidak memandu di lorong kecemasan. Ya, lorong kecemasan hanya untuk ambulans ataupun kereta bomba ataupun ada masyarakat ataupun warga orang ramai yang menghadapi kecemasan, kes kecemasan. Kalau kita memandu di lorong kecemasan, kita akan menghalangnya mereka yang ingin mendapatkan bantuan secara segera. Okey, jadi ini adalah pembelajaran untuk hari ini, iaitu perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya. Ini kamu perlu salin dalam buku, dan juga contoh-contoh peraturan di jalan raya serta contoh-contoh undang-undang di jalan raya kamu perlu salin dalam buku sebagai rujukan untuk soalan exam yang akan datang. Sebab ini adalah cadangan jawapan yang sangat baik ya. Jadi itu sahaja untuk kelas unit 13, keselamatan di jalan raya, tanggungjawab bersama. Ini ialah pembelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih.